الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2. Muka surat 2 baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kelima daripada 6 rukun iman. Kelima daripada 6 rukun iman. Wajib percaya kita. Wajib percaya, ini wajib beriman. Beriman ni bahasa Arab. Iman tu bahasa Arab. Beriman tu jadi bahasa Melayu lah. Iman, terjemahan iman ni percaya. Iman at-tasdiqul qalbi, dengan makna membenar hati. Membenar hati itu iman, yang kita terjemah dengan percaya. Makna percaya hati sepenuhnya, itu iman. Terjemah sini dengan percaya. Percaya terjemahan daripada membenar hati, percaya hati dengan putus. Wajib percaya kita dengan hari yang kemudian. Dengan hari yang kemudian. Dan barang yang bergantung dengan dia dengan hari kemudian. Barang yang bergantung dengan dia dengan hari kemudian. Bermula daripada pembicaraan barzakh sampailah kepada tidak ada kesudahan syurga dan neraka. Itu barang yang bergantung dengan dia, barang yang bergantung dengan hari yang kemudian. Wajib percaya kita dengan hari yang kemudian. Hari akhir kita panggil, ataupun kadang-kadang kita sebut dengan hari kesudahan. Hari kemudian ni kita biasa hari kesudahan tau. Hari kesudahan ia terjemah daripada wal yaumil akhiri ataupun wal yaumil akhiri antu'mina billah. Nabi SAW jawab pertanyaan Jibril AS berkaitan dengan iman. Nabi SAW jawab antu'mina billah, bahawa engkau beriman dengan Allah,
wa malaikatihi, dan engkau beriman dengan malaikat bagi Allah, wa kutubihi, dan engkau beriman dengan kitab-kitab bagi Allah, wa rusulihi, dan engkau beriman dengan sekalian rasul bagi Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhiri, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Wal yaumil akhir. Tu. Yaumil akhir tu terjemahan dianya hari kemudian ke ataupun hari kesudahan. Hari akhir. Hari akhir ni sama ada hari akhir ni hari tiup sangkakala yang pertama, berakhirlah hari dunia, ataupun hari akhir ni hari mati seseorang, maka berakhirlah hari bagi seseorang. Itu hari akhir, hari kesudahan. Hari akhir, hari kesudahan ni sama ada, sebab hari akhir ni khilaf ulama pula, hari akhir ni bermula daripada mana. Ada kata bermula daripada tiup sangkakala yang pertama, ada menyatakan bermula daripada tiup sangkakala kedua, ada yang menyatakan bahawa hari mati seseorang. Hari mati seseorang dipanggil berakhirlah hari atas dunia bagi seseorang. Tiup sangkakala yang pertama itu hari akhir bagi satu dunia lah tu. Tapi mati seseorang ialah hari akhir bagi seseorang. Itu khilaf ulama lah. Hari akhir itu bermula daripada mana pembicaraan dia. Jadi kita pergi kepada hari akhir ni, hari kematian seseorang. Berakhirlah hari dunia. Ataupun hari tiup sangkakala yang pertama, berakhirlah hari dunia. Sebab di hari akhir tak ada hari dah. Dia hari ni siang malam tu matahari. Di hari akhirah matahari dimasukkan ke dalam neraka untuk tambahan seksaan kepada ahli neraka. Jadi tak ada adalah hari tu, siang malam tu tak ada adalah. Jadi siang malam tu di atas dunia ada matahari. Sekarang ni dunia sudah hancur, matahari pun sudah tak ada, maka tak ada lah. Hari akhir dipanggil, berakhir dah hari selepas daripada tiup sangkakala yang pertama. Kemudian nama hari akhir ni, kita hari akhir kita terjemah dengan hari akhirat, tahu? Hari akhirat. Hari akhirat tu hari akhir. Hari akhirah, akhirat. Bukan bahasa Malaysia akhirat tu. Akhirat tu mana apa? Kesudahan. Akhirat tu. Ataupun sini dijemur dengan hari yang kemudian tu, akhirat lah. Tapi kita jadi akhirat ni bahasa kita jadinya. Dia hari akhirat ni, hari akhir tu lah. Akhirah, hari akhirat. Dia banyak nama lah. Hari akhirat ni, hari akhirat, hari qiyamah, hari qiyamah, hari kiamah. Qiyamah tu pun bahasa Arab juga. Kita kiamat dengan kaf, dia kaf lah, qiyam. Qiyam. Rukun sembahyang, qiyam, berdiri. Qiyamuhu ta'ala binafsih, itu qiyam. Qiyamah, sama mana tu? Mana apa ni? Berdiri selepas daripada tiup sangkakala yang kedua, berdiri bangkit daripada kubur, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dibicarakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu qiyamah. Ada nama Yaumul Ba'si, ada nama Yaumuddin, Maliki Yaumiddin, ada nama Yaumul Hisab, hari perkiraan. Dia ada
banyak nama. Hak hari akhir, hari akhirah, hari kiamah tu dia banyak nama. Tapi kalau kita gok masyhurnya dua lah dah. Hari akhirah dengan hari kiamah. Tapi kita ni sebut kata hari kiamah hanya kita nampak tiup sangkakala yang pertama. Tu je kita nampak. Hari kiamah ni, kiamat dah dunia. Makna apa kiamat dah dunia? Dengan bahawa ditiupkan sangkakala yang pertama, hancurlah langit dan bumi, hancurlah dunia. Tu kiamat. Jadi kiamat kitanya, kita pergi letak hanya kepada tiup sangkakala yang pertama. Dia kiamah ni bermula tiup sangkakala yang pertama sampailah ke tidak ada kesudahan. Syurga neraka tidak ada kesudahan kan? Sampai tidak ada kesudahan. Cuma hari kiamah ni bermula daripada mana? Bermula dari tiup sangkakala yang pertama sampai ke tak ada kesudahan. Hari kiamah ni dak ni bermula dari tiup sangkakala yang kedua. Sebab apa? Sebab kiamah ni berdiri bangkit daripada kubur selepas daripada tiup sangkakala yang kedua. Itu nama-nama di belakang itulah. Tapi kita tadilah hari akhirat dengan hari kiamat. Dan barang yang bergantung dengan dia. Barang yang bergantung dengan dia ni bermula daripada persoalan barzah. Bermula daripada persoalan barzah, pergi kepada naimul kubur, naimul barzah, nikmat kubur, nikmat alam barzah, dan juga seksaan kubur, seksaan alam barzah. Itu barang yang bergantung dengan dia. Lepas tu dalam kitab-kitab tauhid, bila bicara berkaitan dengan rukun iman yang kelima ni, dia akan bicara permulaannya adalah berkaitan dengan soal kubur. Berkaitan dengan soal kubur. Lepas tu barulah pergi kepada nikmat dan azab di dalam kubur. Barulah pergi kepada bangkit kembali, dihalau kepada mauqif, tempat berhenti, kita panggil mahsyar tu lah. Di mahsyar pula ada syafaat, kemudian ada hisab, ada mizan, ada telaga haud, titi yang sirat, kemudian syurga dan neraka. Itu dia pembicaraan barang yang bergantung dengan dia. Jadi bermula daripada persoalan alam barzakh, persoalan kubur, dimula daripada situ. Pembicaraan berkaitan dengan hak rukun iman yang keenam. Mana mati ada persoalan kubur, persoalan barzakh. Kemudian dia panjanglah. Cuma dalam kitab Hidayatus Sibyang ni, dia hanya datangkan pembicaraan berkaitan dengan Allah dan Rasul je. Allah dan Rasul. Hak kitab yang saya sebut-sebut semuanya kitab Faridatul Fara'id. Kitab Faridatul Fara'id, di dalam tu Faridah hak hari Selasa itulah di surah Iman tu, ataupun hak semalam di Masjid Wakaf Tembesu. Malam kemarin. Bukan malam Rabu. Masjid Wakaf Tembesu. Jadi dalam kitab Faridatul Fara'id itu lengkaplah enam rukun iman. Disusun satu-satu. Pembicaraan terakhirnya hak rukun iman yang kelima ni. Rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Tu bicara di sifat kudrah dan iradah tu. Bicara di iradah tu, qada dan qadar, hampir 2 muka surat kitab Faridatul Fara'id tu, panjanglah, bicara yang cukup panjang. Sebab qada dan qadar ini sudah masuk di bawah rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama masuk dah.
Beriman dengan Allah yang menentukan segala-galanya. Beriman dengan Allah yang menjadikan segala-galanya. Allah mana? Allah yang bersifat dengan kudrah, iradah, ilmu. Jadi bicara kudrah, iradah, ilmu adalah bicara di bawah beriman dengan Allah, rukun iman yang pertama. Jadi bicara kudrah, iradah, ilmu inilah dibicarakan berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam ayat Al-Quran kita akan jumpa ayat susun ke-6 rukun iman tu. Ayat kita biasa dah bacanya, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Ayat lain pula. Ayat lain pula lah. Cuma hak kita sebutnya, hak kita biasa baca itulah. Amanar rasul tu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Di situ. Kita pun mula balik. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Jadi situ didatangkan 4. Hak hari akhirat ayat lain pula. Hak ke-6 rukun iman ni dalam hadis. Dalam hadis didatangkan ke-6 rukun iman, hadis Jibril itulah. Hak Jibril AS datang berjumpa dengan Nabi, tanya apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan tu. Jadi hak ke-6 rukun iman ni dalam hadis Jibril tu. Jadi dalam hadis Jibril tu Nabi datangkan ke ni qada dan qadar tu satu rukun asing. Walaupun qada dan qadar tu sudah masuk kepada beriman dengan Allah. Contoh ayat cerita kekufuran. Ayat cerita kekufuran tidak beriman lah. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Tengok tu. Ini ayat cerita hak tak beriman. Wa man yakfur, sesiapa yang kufur tidak beriman. Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dalalan ba'ida. Sesungguhnya sesat ia sebagai sesat yang jauh. Tapi di situ kufur 5 je. Kufur dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kemudian, hari kesudahan. Kufur 5 je hak dalam ayat tu. Mana kufur dengan qada dan qadarnya? Kufur dengan qada dan qadar, kufur dengan Allah lah. Sebab beriman dengan qada dan qadar itulah beriman dengan Allah. Tapi dalam hadis Jibril tu Nabi datangkan rukun suku hak qada dan qadar. Sebab apa? Ni bukan Nabi datangkan suku. Bahkan dalam hadis tu bicara panjang dalam syarah-syarah hadis. Hak hadis Jibril tu, saya baca hak tadi tu, antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Faham tak? Ayat terjemuh dah tu. Wa makna dan. Kita tahu tak wa makna dan? Saya ingat masa budak-budak dulu dalam TV tu ada bacaan Quran, di bawah tu ada terjemah. Tengok ada waw bagi atas, tengok ke bawah dan. Tahu tu suti. Budak-budak. Ayat Quran dalam TV, bawah tu ada terjemahan. Kita tengok dah betul ayat tu wow, lepas tu bagi atas, kita pun tengok bawah dan. Tak tahu tu. Kita tahu kau dan tu. Tahu n tau kalau orang putih. N tau. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nabi bersabda, wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari. Kenapa Nabi ulang wa tu'mina? Kalau nak pergi sama kok wal qadari khairihi wa syarrihi lah. An tu'mina billah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Dah Nabi kata wa tu'mina bil qadari. Kenapa Nabi datangkan balik?
wa tu'mina. Ini penekanan dia panggil. Nabi tekan hak qadar ni, wa tu'mina bil qadari. Sebab apa? Di sinilah hak paling banyak terpesong nyata pada masa kita. Dan dahulu-dahulu pun timbul Mu'tazilah pada pegangan ni banyaklah, tapi hak paling banyaknya hak rukun iman yang keenam. Lepas tu Nabi tekan wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi. Dalam syarah pada Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi, syarah syarah dia Dalilul Falihin. Jadi punya huraian dipanjang. Kenapa Nabi ulang wa tu'mina bil qadari? Kenapa Nabi tak kata wal qadari? Kenapa Nabi ulang? Sebab hak ni keluar daripada lidah Nabi. Dia panggil hadis qauli. Dia ada hadis fi'li. Hadis fi'li ni Nabi tak kata. Sahabat yang kata, aku tengok Nabi buat begian. Lapas hadis itu keluar daripada mulut Nabi ke keluar daripada mulut sahabat? Keluar daripada mulut sahabat, menceritakan perbuatan Nabi. Dia panggil hadis fi'li. Dia panggil hadis Nabi juga. Dia panggil hadis Nabi, tapi dia panggil hadis fi'li. Maknanya lafaz hadis itu keluar daripada lidah sahabat, menceritakan perbuatan Nabi SAW. Dia ada hadis qauli. Hadis qauli ni bersabda oleh Nabi SAW. Sahabat cerita, aku dengar akan Nabi SAW berkata. Tu lafaz tu daripada lidah Nabi. Hak hadis ni Jibril AS tanya Nabi Islam, iman dan ihsan. Jawabnya Nabi jawab. Mana? Keluar dari lidah Nabi. Bila keluar dari lidah Nabi, tidak mustahil berlaku kesalahan. Sebab Tuhan bagi jaminan dah. Wa ma yantiqu anil hawa in illa wahyun yuha. Nabi kita tak betul daripada hawa nafsu Nabi sendiri, tapi wahyu daripada Allah. Tidak akan ada kesalahan. Tapi kenapa Nabi situ jadi terulang waktu mina bil qadari? Nabi ulang, itu wahyu daripada Allah. Kenapa Nabi ulang waktu mina? Sebab untuk tambih, dia panggil. Apa tambih ni? Awas. Ada? Tambih ni penjagaan, jaga-jaga. Kalau kita gak peringatan tau. Tambih ni makna awas. Dan kitab Dalilul Falihin, tambihan alal ihtimam bihi. Tambihan alal ihtimami bihi. Lepas panjang dalam syarah hadis tu. Nabi ulang balik kerana jaga-jaga. Alal ihtimam, kena ihtimam. Ihtimam ni kena apa? Amati. Kena penting. Apa ni? Kena fokus apa? Itulah. Dengan beriman dengan qada dan qadar Allah. Sebab apa? Di situlah paling banyak terpesong. Jadi rukun iman keenam tu dia bicara di kudrah iradah kalau dah kitab Faridatul Faraid. Jadi kira-kira rukun iman terakhirnya rukun iman yang kelima. Tu terakhir. Jadi yang kitab Faridatul Faraid diakhiri kita dengan rukun iman yang kelima. Hak Allah Rasul selesai, hak qada qadar, sifat iradah dia panjang banyak sifat yang ke-8. Masuk bicara malaikat selesai, masuk bicara kitab selesai, dia pun masuklah bicara hari akhirah, dimulai dengan bicara mati. Bicara mati apa, barzah apa semua, last kalinya neraka kemudian syurga, ataupun syurga kemudian neraka. Dia ada. Habis kita. Gitu. Ada ni. Lengkap enam rukun iman dan kitab Faridatul Faraid. Tapi rukun yang kelimanya dimulai dengan bicara barzah. Mana barang yang bergantung dengan hari akhirat ni tadi dengan persoalan barzah, kemudian nikmat dan seksaan di alam barzah. Itu memang kena ngaji suku lah. Kena ngaji satu bab suku pula berkaitan dengan persoalan barzah. Yang mana persoalan barzah ni diingkari oleh puak Mu'tazilah. Ingkar persoalan barzah. Tidak ada persoalan barzah. Nak soal apa lagi? Lepas tu lepas soal ada nikmat, ada azab.
Nikmat azab apa laginya? Nikmat azab ni lah lepas hisab. Kan hisab, mizan. Barulah ada balasan. Tiba-tiba barzah ni dah, isyak dah, soal dah. Ada ni. Ni akal Mu'tazilah. Sebab kira-kira mari mati belum berakhir. Mati belum berakhir. Dosa dan pahala kita belum berakhir dengan mati. Dosa dan pahala belum berakhir dengan mati. Mati seseorang, kejahatan yang diasaskan pada masa hidupnya diteruskan. Dosa. Mati dah ni, lama dah. Tapi kejahatan yang diasaskan. Lepas tu masa hidup, jangan asaskan perkara-perkara yang salah. Jangan duduk pesan ke anak-anak menantu. Mak tak ada, ayah tak ada, mungkuk mana-mana pun jangan tinggal hok mak bawa jangan gitu. Sebab apa? Terkadang hok mak bawa tu nafsu dunia, bukan kerana agama. Anak ni pun kita nak tinggal dah nampak dah salah, tapi dah pesan orang tua. Pesan orang tua itulah kamu kena segera tinggal supaya dia tidak dicatatkan dosa. Adapun kalau anak tu sendiri buat jahat, tu tak ada kaitan dengan mak ayah. Tapi anak buat jahat ni, mak ayah pesan, mak ayah pun samalah, boleh dosa lah. Ada ni. Adapun kalau anak tu sendiri yang berdosa, dia berdosa dia lah. Apa nak kena dengan mak ayah ni? Ini sebagai contoh lah. Kadang-kadang salah faham ke macam tak tahu lah. Apabila anak ni berebut pusaka, ataupun anak ni meratap. Tahu tak meratap, kita faham tak? Jadi apabila anak tu berebut pusaka, berkelahi, berebut pusaka, meratap, terseksa ibu bapa. Kenapa pula ibu bapa nak terseksa? Berkelahi anak berpusaka tu dosa dia. Meratap tu dosa dia. Kenapa pula mak ayah nak terseksa? Ada ni. Tapi mak ayah duka cita dengan apa yang berlaku sebab mak ayah tahu. Tu betul lah. Tapi bukan terseksa. Terseksa ni mak ayah pesan dah. Mak mati kat gigi, ayah mati kat gigi, mak adik-beradik gomoh, berebut pusaka. Dia pesan gitu, dia ajar. Barulah terseksa sungguh lah. Mak ayah mati kat gigi, mu pakat meratap. Tak cukup, mu poh orang, biar pakat mari menangis. Kan ada kan hak jenis hak agama, hak menangis tu. Tu menangis upah tu. Kan menangis upah, dia upah suruh menangis. Jadi sekarang ni mati mak ayah, mu pakat ratap. Tu barulah mak ayah terseksa. Kalau anak tu sendiri-sendiri yang berkelahi, berebut pusaka, meratap, tak ada kena-mena mak ayah, terseksanya macam mana? Selepas ke bumi mak ayah, dia pergi ambil ni pokok hok dalam hok orang tanam tu, hok macam orang tanam tu kan, hok dalam kawasan kubur orang tu lah. Dalam apa ni? Dalam berendang apa? Pandai tak? Kenal berendang? Kandang kembu kandang, orang panggil kandang. Berendang. Dah. Berendang dah. Betul tak? Berendang lah. Yelah kita panggil kandang. Ada orang panggil takung. Dia panggil takung, dia panggil. Ada panggil kandang deh. Hei, kandang. Dia berendang. Mana dia waktulah. Hak tu. Jangan hok jenis hok. Lah orang kaya. Kubur dia punya kawasan tu gok kaya dianya. Nak tunjuk gitu. Akhirnya makan kawasan tanah wakaf. Ingat baik. Ribu-ribu. Allah, ribu-ribu dia letak masjid tu. Pergi atas kubur tu ribu-ribu. Ribu-ribu dia letak masjid madrasah ngaji agama ni. Jadi orang petanam molek tu, dia pergi kerak orang, dia pergi pacok di kubur mak ayah dia. Jangan buat gitu. Hak tu hak orang pokok tu, jangan repeh-repeh gitu. Jangan dipatoh-patohkan gitu. Kalau pokok yang tumbuh, hak tumbuh tak ada kena-kena orang tu, ambil lah.
Kan dikuburkan ada pokok-pokok untuk berteduh kan ada kan. Tu tak apa lah, tapi atas kubur kan jangan ambil. Ada dalam satu kuliah tu, siapa-siapa yang ambil pokok dalam kawasan kubur seseorang berdosa, ambil tu pergi pacok dia atas kubur mak ayah akan terseksa, dia kata. Tak ada kena-mena dengan arwah. Apa kata gitunya, tu salah anak. Kalau mak ayah pesan, kalau mak mati nanti mak ayah beli pokok mahal, beli pokok tu mak ambil atas kubur orang lah, baru jimat duit. Dia pesan gitu. Kena dia, kena mak mati lah, dia pesan dah. Mak mati lepas ke bumi, ni tak sebeli bukan pokok tu kan 40-50 riyal kat pokok tu. Molek-molek berapa kali lah ke pinggir. Jangan beli rugi. Awak ambil kerak atas kubur siapa-siapa. Barulah mak ayah tu terseksa. Dia kata mak ayah terseksa, tak ada kena mengena. Itu kesalahan yang dilakukan oleh anak hok tak reti orang panggil. Bukan kata mak ayah tu diseksa kerana anak pergi ambil dahan pokok orang. Jangan kata gitu, dah tak betul gitu. Jadi mati tu tak selesai lagi. Timbul dah soal, timbul dah balasan baik ataupun balasan jahat. Mu'tazilah tolak. Mu'tazilah tolak. Jangan, Mu'tazilah ni akal dia nasabah. Nasabah. Kita ahli sunnah dah ijma' ahli sunnah wal jamaah bahawa ada persoalan kubur dan nikmat azab kubur. Ni kita ahli sunnah wal jamaah. Kemudian pula waktu kalau ada dosa, pahala pun tak berhenti lagi pahala. Anak cucu dia ada kan, anak cucu dia amal ibadat, boleh pahala lah. Jadi nak soadah pada masa mati tu. Kalau banyak dosa tak lepas soalan, kena seksa. Lepas tu masa mati tu banyaklah dosa daripada pahala. Dah lepas mati dosa tak mari dah, pahala hok mari. Pahala hok anak cucu semayang, belajar, buat ibadat ni, tu pahala waladun solihun tu. Pahala sedekatun jariah pula. Pahala sedekatun jariah. Derma buat masjid, derma buat madrasah, orang ambil manfaat. Pahala. Lamanya lebih pahala lah daripada dosa. Janji mati dalam iman je. Jadi makna ceritanya tak berhenti lagi. Tiba-tiba kena dah seksaan. Ni golongan terpesong. Ni golongan yang terpesong. Kita ahli sunnah tak lah. Kita ahli sunnah ni ada persoalan dan ada nikmat dan seksaan barzah. Kemudian nikmat ni tak sama pula alam barzah ni. Seperti tidur malam pengantin, kebun daripada kebun syurga. Dia panjang pula cerita. Dia cerita panjang pula bab nikmat barzahnya apa dia, seksaan barzahnya apa dia. Dia bicara panjang. Jadi kalaulah seseorang diazabkan, maka jalanan ahli sunnah wal jamaah ni, yang diazabkan ni ada dia alam barzah ni dipecah pada 3. Satunya hak dapat balasan kebun syurga lah kita sebut. Ini orang ni yang beriman dan beramal soleh. Kemudian di alam barzah ni ada yang kena seksa. Hak kena seksa ni satunya golongan kafir, golongan munafik. Seksaan dia daim, berkekalang selama-lamanya. Berkekalang selama-lamanya. Walaupun kafir tu, dia mati kafir tu, anak dia masuk Islam belakanya, anak dia jadi beriman belaka, anak dia soleh pula, dah seksaan selama-lamanya. Hak mati kafir tadi ni, hak ayah mak ni tak dapat sedikit pun manfaat daripada anak hak hidup, hak masuk Islam, hak beriman, hak soleh tu. Ada tak? Seksaan yang daim. Tu orang kafir, orang munafik. Orang kafir ni, kafir semua berhala tu, hak tu nyata jelas lah. Tu kafir semua berhala tu nyata jelas. Orang yang zahirnya Islam, akidahnya kafir. Sama tu.
Sebab kita bicara dahulu Islam dengan iman tidak berlaziman. Orang Islam beriman, orang Islam yang tidak beriman, orang yang beriman yang tidak Islam. Itu kena bicara suku di situ. Maknanya dia orang Islam sebab dilahirkan daripada ibu bapa Islam. Islam lah. Mana kita berurusan dengan dia pada masa dia hidup sampai dia mati sebagai orang Islam. Mana sebagai orang Islam boleh berkahwin dengan dia. Kemudian boleh pusaka mempusakai. Bila dia mati, dimandikan, dikapankan, disembahyangkan, dikebumikan di perkuburan orang Islam. Sebab dia orang Islam. Ini hukum atas dunia. Dia tak kenal Tuhan, berpegang akidah yang kafir. Ni seksaan selama-lamanya walaupun dikebumikan di perkuburan orang Islam. Hak kafir semua berhala tu terus teranglah tanam kubur kafir. Dok tanam-tanamnya dia bakar je waktu tu. Dia bakar dah awal-awal. Biar kena bakar dah awal-awalnya. Ni hak orang Islam. Yang kedua, orang Islam beriman. Orang Islam yang beriman, akidah dia comel. Tapi dosa banyak, iman jadi lemah, rohani jadi lapar. Dekat nak mati, syaitan mai goda. Sebab apa? Sebab dia lapar dan dahaga. Amalan dia tak ada. Amalan dia tak ada, dosa dia banyak. Dia lapar dan dahaga ni syaitan bawa air ni. Badan syaitan bawa air, tapi nak air dia boleh. Kena ngaku syaitan tu Tuhan. Ni. Maknanya orang ni orang beriman. Tapi tidak soleh, derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan langsung tak ada. Dosa sepenuhnya. Dia beriman. Akidah dia betul. Tapi apabila iman lemah dengan dosa-dosa tu, dekat nak mati tu tercabut iman, wal iyazabillah. Ni kafir lah orang panggil. Tercabut iman. Mana apa tercabut iman? Dia ada iman. Kalau dia tak ada iman, tak panggil tercabut. Tercabut ni mana dia beriman. Tapi kenapa tercabut? Kerana dosa-dosa yang dilakukan. Sebab tu kita kena ingat, walaupun kita duk sebut syarat mati dalam iman, maknanya masih lagi ada harapan. Yang mudah, saya orang beriman, akidah comel. Lepas tu amal ibadat, dosa-dosa tinggal kedau. Tak apa, iman ada. Iman sebesar zarah pun akhirnya masuk syurga. Badan ni akhirnya masuk syurga. Itu kalau mati dalam iman. Kalau tercabut, waliyazabillah, tercabut ni mari daripada godaan. Mana mati kafir, waliyazabillah, kekal daim, seksaan di barzah, seksaan di mahsyar, kekal neraka selama-lamanya. Itu hak yang kedua. Beriman beramal soleh, nikmat barzah. Kafir, munafik, seksaan barzah daim. Ni yang kita nak cerita yang ketiga ni. Yang ketiga ni dia panggil usatul mukminin, dia panggil. Orang mukmin yang berdosa. Maknanya dekat nak mati, husnul khatimah, baik kesudahan. Husnul khatimah ni adalah al-maut alal iman, kata Imam Asy'ari rahimahullah. Al-maut alal iman, itu husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman selamat. Tapi dosa dia banyak. Kalau tadi itu dosa banyak sampai cabut iman. Ini atas bagian masing-masing lah. Mungkin semayang pun tidak, puasa pun tidak, begitulah. Tapi kita tak nak tahu mahu ni. Ya betul orang beriman. Semayang tak pernah, puasa tak pernah, berjudi pun dialah, berzina pun dialah, makan riba pun dialah. Kalau ada iman pun cabut dah, jangan. Kadang-kadang ada orang dekat nak mati berubah. Seminggu dekat nak mati berubah. Jadi semayang dia pelik jadi. Tu bahagian dia lah tu. Ada orang kan berat dia, last sekali akhir dekat nak mati tu jadi baik. Jadi nak baik, jadi nak semayang lah. Ni itu bahagian dia. Tak pernah dengar cerita seumpama tu. Orang yang berat-berat ni,
Tapi dekat nak mati dia, lain dia. Tanya khas mayang dekat nak mati dia. Bukan kata tengah sakit, mana mati tiba-tiba pun, mana dia ada perubahan. Ada perubahan. Dah dia orang Islam. Iman dia ada, akidah dia ada. Jadi dekat nak mati tu tuan pusingnya tu. Jadi mikir nak semayang. Kalau dia bertaubah dengan Allah dengan taubah yang nasuha, mana kita tahu buat dia dengan Allah Ta'ala. Tak ada nak kata ni. Lepas tu kadang-kadang orang-orang berat-berat tu kan, adakah cerita baik-baik di hujung tu? Di hujung tu ada cerita baik-baik. Mana pun ada perubahan di hujung. Mudah-mudahan. Tapi bahagian masing-masing. Gitulah. Jadi yang ketiga ni usatul mukminin. Dia mati dalam iman husnul khatimah tadi tu. Husnul khatimah. Hak mati la ilaha illallah tu, hak tu zahir. Hak Nabi kata man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk syurga. Akhir kalam la ilaha illallah serta akidah pun la ilaha illallah. Kalau akhir kalam la ilaha illallah, akidahnya tak ada tauhid kepada Allah, tak ada iktibar, tak ada kiraan, tak ada nilai pun. Akhir kalam dia bukan la ilaha illallah, dia cakap benda lain. Kalau jenis jual-jual jaja-jaja tu kan, ikan. Orang jangan ucap ikan. Oh, mana dia ni? Contoh ni, jangan salah faham ni pula. Contoh, dia mati, orang jam mengucap, dia jawab ikan. Jangan. Sakaratul maut masa tu orang dia macam-macam. Hak zahir tu. Lepas tu sakaratul maut berlaku, ada dekat nak mati tu, dia cakap benda pelik-pelik pun, kita dah ambil kira dah masa tu. Ajar mengucap, tiba-tiba dia tepis. Tak ada Tuhan ke apa, dia tepi. Kita dah iktibar dah masa tu hak zahir tu. Tapi macam mana dia sebenar? Husnul khatimah, iman masing-masing dengan Allah masing-masing. Dia gitu je. Dia masa sakaratul maut ni, ketika kelang kabut ni, ni dia boleh berlaku macam-macam ni, boleh keluar macam-macam. Tapi iktibar tak, kita dah iktibar masa tu. Tapi sebenarnya dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ajar dia mengucap di tepi benar kita, dia marah. Dah lah tu zahir. Ajar mengucap dia comel-comel sungguhlah. La ilaha illallah, meninggal. Mudah-mudahan. Kita dah tak ni pasti, jangan mati kok senang dia letak. Ini adalah ahli syurga, akan jadi ini benda gaib. Jangan duduk dalam FB tu kan ada kan, ni mati, dia mati baik, mati beranak, mati begini, dia sah ahli syurga. Siapa kamu nak menentukan dia? Mudah-mudahan. Saya pasti, dia pasti ahli syurga, saya boleh bagi jaminan. Kata tak ada ujung pakai orang ni. Jadi mudah-mudahan. Dia mengucap comel je, mudah-mudahan. Jangan kita ni ajar mengucap, tadi hok cakap benda lain. Tak jawab. Senyap siapa ke mati dak mengucap dah dianya. Tu hok zahir. Sebab itulah orang nak mati, ajar mengucap tu sunat je, bukan wajib. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajak oleh kamu akan orang nak mati dengan la ilaha illallah. Nabi perintah. Tapi perintah tu wajib ke sunat? Sunat. Orang accident, kita tak berani orang accident darah apa repah kita. Orang hak mabuk darah kan. Orang accident kita pergi dekat cepat-cepat ajar mengucap. Tak ada dia mengucap, kita mengucap dulu Dah rebah situ, mabuk darah. Maknanya tak ada orang gajar pun. Kadang-kadang orang ramai pun ajar mengucap ni orang kelu kadang-kadang. Orang ni orang hak nak ajar. Talkinkan dia tu la ilallah. Kelu dia tidak pandai. Yelah benda-benda panik ni kan, benda panik ni jangan. Tak pandai, kelu. Jadi ajar tu sunat.
Kalau kita dah ajar dia tak sempat nak la ilaha illallah, itu hak zahir. Memang perintah Nabi. Tapi husnul khatimah, mati atas iman masing-masing. Jadi dia ni mati atas iman tapi berdosa. Kira-kira dosa dia tu kena siksaan barzah. Siksaan barzah orang seumpama ni akan jadi ringan, terangkat akhirnya dengan waladun solihun, sedekatun jariyah, dengan doa orang hidup, ampunilah dosa sekalian orang Islam, lelaki Islam, perempuan mukmin lelaki, mukmin perempuan, al-ahya'i minhum wal amwat, tu kan hak hidup daripada mereka dan hak mati. Jadi doa tu diperkenankan oleh Allah, tu apa ni hak mati ya? Diringankan seksaan, akhirnya terangkat seksaan di alam barzah. Makna di alam barzah tu masih lagi ada peluang, ada penambahan pahala tu lah. Lepas tu kita orang-orang yang soleh-soleh, jangan kita buat musuh dengan mereka, jangan kita buat balah dengan mereka. Dia tak ada tolong apa pun kitanya, dia sendiri pun susah. Jangan doa mereka tu. Kita ni masih hidup ni jadi bubuh pada kebaikan, jadi tu doa mereka lah kemungkinan. Maka mereka sentiasa doa taufik hidayah, doa keampunan pada diri dia, mak ayah dia, keluarga sekalian. Sekarang termasuklah kita. Kita nampak kok zahir tak ada khidmat apa dia, kita tak ada tolong apa dia, kita dah tu hak khidmat, hak tu ramai orang boleh khidmat hak tu. Ni hak doa-doa yang dimustajabkan, yang diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi dengan anak soleh, dengan sedekah jariah, dengan doa-doa tadi ni, hak terseksa tadi ni ringan, akhirnya terangkat. Jadi kalau ada peluang terangkat seksaan, kenapa nak seksa dah? Sebab pahala mari lagi. Tu golongan terpesong, dia tolak barzah. Adanya hisab, lepas hisab tu barulah balasan. Ni kita dah ijma' ahli sunnah kitanya soalan barzah, kemudian ada nikmat dan juga seksaan di alam barzah. Ni kita cerita hak rukun kelima ni tak habis lagi ni, cukup dah masa kita untuk kitab yang pertama ni. Kena sama balik tempat yang samalah hak minggu depannya. Cuma nak sentuh sedikit je. Anak cucu amal ibadah ni tak perlu kita nak ingat pun. Hak kita nak ingat pada mak ayah kita, ingat gila. Saya ada dengar dalam satu rakaman tu, makna kita ni lupa semua kepada mak ayah. Macam mana mak ayah kita nak dapat pahala? Tak kena begitu. Kita ni mereka. Faham tak? Kita ni mereka. Kita buat amal baik, mereka dapat pahala. Macam sekarang ni. Bukan sekarang ni, daripada tadi lagi dah. Siap. Lepas tu melangkah ke masjid besar ni. Tu pahala belaka tu. Dan niat tak pahala pada mak ayah? Ni niat dah ni. Ni tak kira lah. Lepas tu ni dia masuk masjid ni pula. Niat iktikaf, duduk dalam majlis ilmu, faham ilmu agama, pahala belaka. Dah niat tak pahala pada mak ayah? Ni ada aja Assalamualaikum warahmatullahi semayang. Mula-mulanya sampaikan pahala semayang aku pada mak ayah aku. Dah payah tu. Di tiga tu, ilmun yuntafa'u bih, waladun solihun, sedekatun jariyah, tak perlu niat-niatnya. Ni kita duduk, contoh-contoh, kita duduk ngaji Quran, kita duduk baca Quran. Walaupun guru Quran kita sekarang ni, guru hak ni, hak kita duduk ngaji. Guru hak ajar kita kenal betul tu, tak ada jasa ke? Lepas tu, kita ada pahala pada guru hak ajar kita mula-mula masa kita budak-budak. Dah ingat dah siapa ajar kita ni. Lepas tu tak ada pahala mereka ni. Kita baca je Quran. Guru sekarang ke, guru hak dahulu ke, guru masa budak-budak ke, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, mereka dapat pahala. Kita bukan kata nak niat pahala pada guru masa budak-budak. Guru sekarang pun kita dah niat pahala kan. Kan? Sudah ngaji Quran, sampaikanlah pahala baca Quran saya kepada guru saya. Ada? Lepas tu kita semayang comel tu, mesti ada guru. Lepas tu sudah semayang,
Nak hadiah pahala pada mak ayah je. Hadiah pahala pada guru yang ajar tu semacam tu, tak mau hadiah. Hak tu automatik. Hak tiga tu automatik. Kita pergi mana-mana masjid, madrasah, kita beribadah di situ, yang infak masjid madrasah tu akan dapat pahala. Bukan kata sudah semayang buat ibadat sesat nak keluar, sampai kalau pahala ibadah aku ni kepada dermawan-dermawan yang derma infak untuk jadi masjid madrasah ni. Ada automatik. Tiga tu automatik. Kita ingat mak ayah kita je dapat pahala, tok nenek kita dapat pahala. Pahala ibadah kita ni dapat kepada tok nenek, tok nyang, tok nyuk, apa lagi lah, sampai Nabi Adam AS dapat pahala. Bukan mak ayah je. Jadi dia ajar gitu. We salam je. We assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sampaikan pahala semayang aku ni kepada mak ayah. Dah. Hak kita buat apa-apa kita nak niat pahala pada mak ayah tu okey je, derma. Niat pahala pada mak ayah. Sebab apa yang gitu? Jadi derma tu banyak sikit. Sikit juga. RM1 ni pahala pada RM1 je. Jadi kalau nak kata nak derma, nak pahala pada mak ayah ni, jadi banyak sikit lah dah. Jadi banyak lah sikit. Tapi hak kita RM1 tu hari Jumaat, contoh lelaki hari Jumaat tu, lepas tu apa pahala lah mak ayah kita untuk ni apa kata. Hak tiga golongan tu kan, mati anak Adam, terputus amal ibadah, Nabi kata malaikat tiga. Hak tiga tu tak ada. Hak nak niat pahala ni, isteri nak hadiah pahala pada arwah suami, tu ada nah. Mak ayah anak meninggal dah, nak hadiah pahala kepada anak, tu ada lah tu. Sebab anak ni bukan asal kita, mak ayah tu nenek tu asal. Hak ni hak anak kita nak meninggal ni, kita hadiah pahala kepada arwah anak kita. Tu kena hadiah lah tu pahala. Adik beradik ke, tu kena hadiah pahala lah tu, sebab dia bukan asal kita. Jadi suami isteri pun samalah, nak hadiah pahala kepada arwah suami, kepada arwah isteri. Tu kena niat lah tu. Kalau hak anak ni, hak waladun solihun kepada mak ayah sampai kata, tu automatik. Hak hati, hak kita nak niat pahala tu tak ada masalah tu. Tapi taklah kata beri salam je. Jangan lupa. Ni kita semayang rajin, tapi tak pernah pun niat pahala pada mak ayah. Siang mak ayah. Mak ayah dia orang kali. Mak ayah dia. Ada ni. Hak amalan yang berpanjangan. Jadi kita hak berkaitan dengan hak rukun iman yang kelima tu kita sambung baliklah. Kita hanya bicara tadi hak berkaitan dengan persoalan barzah, nikmat dan azab di alam barzah. Wallahu alam. Ini kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 17, baris yang ke-7 daripada atas. Surat 17 baris yang ke-7 daripada atas. Ingat tak muka surat tau? Ingat ke tak tahu tau. Kita kuliah terakhir 6 bulan 5. 6 bulan 5 kuliah terakhir. Lepas tu nak cuti raya puasa, cuti sekali. Cuti sekali. Lepas tu cuti sekali mana? Raya puasa, raya haji, cuti strik. Kan kita cadang kan, cuti sekali hari kami. Sebab hari kami tu hari raya. Kami sebelum tu kuliah terakhir 6 hari bulan. 6 bulan kuliah terakhir. Hari raya kita 13 ke gitulah. 12 tu PKP 3. 12 bermula. Mana kita cadang nak cuti sekali, lepas tu hari kami. Kemudian tu nak kelas lah. 6 bulan 5 kuliah terakhir. Saya ada catatan, saya dengar balik dalam rakaman tu lah. Covid masa tu tinggi. Tinggi masa tu. Berapa tinggi? 3,700. Masa tu hak kita 6 bulan 5 tu Covid tinggi. Berapa tingginya? 3,700.
Sekarang kita berapa? 12, 13 ribu gitu loh. Hari tu 10. Rendah dah, naik 11. Kemarin naik 12 pula dah. Naik pula 12. Faham-faham lah kita ni. SOP tu, kita maklum lah. SOP tu kita maklum. Kena jaga SOP tu. Nanti dalam seminggu-seminggu nanti, dekat seminggu lebih-lebih lagi, lah boleh lakon negeri pula nu. Hak Johor 1000 lebih, boleh anak-anak di Johor boleh balik kampung. Anak sendiri ke, anak saudara ke, balik kampung belaka, anak jiran ke, balik kampung belaka. Tu atas. Kita jaga diri kita sendirilah. Itu jelah. Mana 2 tahun dah kita ni, patut-patut kita ni faham dah lah. Ni culah kita ni kadang-kadang tau. Culah. Tak apa. Mana boleh katakan kita ni semua ni ada pengalaman belaka dah. Pengalaman lah. Pengalaman diri pun, pengalaman hak keluarga yang kena. Ataupun pengalaman hak kawan-kawan hak kena. Jiran-jiran hak kena. Kau tak kena sendiri pun. Mana semua orang ada pengalaman. Kita tak tahu. Semua orang ada pengalaman. Bukan pengalaman COVID, hak matilah. Siapa? Hak keluarga, kawan, jiran. Hak kena-kena lah. Tu mana ada pengalaman pahit itu. Mana sepatutnya kita pakat jaga molek lah. Pakat jaga molek. Mah pakai molek macam saya ni tak boleh pakai lah mah. Tak mengajar gua ni. Lagipun hak paling dekat tu berapa meter tu. Duduk jauh dah dengan meja ni. Ada orang belajar dia jauh dah dengan meja. Sebab saya tengok dalam rakaman-rakaman tu ada ustaz hak pakai mah, ada hak tak pakai, dia tak ada belakang lah. Ada pula jenis berbusin ni. Kata baik apalah you bertekuk tu. Tak pakai betul, nak buang betul. Dia duduk sini mah duduk sini. Sebab hidung you duduk sini. Hidung dia tekuk. Hak tu hak tak jadi hak tu. Mana hak pakai molek dah dia pakai. Hak tak pakai tak apalah. Macam orang baca khutbah Jumaat tu lah, ada tu khotik pakai, ada tu khotik tak pakai sebab dia mimbah dengan ahli Jumaat jauh. Banyakannya tak pakai lah sebab kalau pakai dia tak boleh nak cakap. Cakap boleh tak lepas orang panggil lemah. Lemah. Macam hak saya di Mani FM tu lah, syarat dia kena pakai mah. Bila pakai mah ni kau, lah. Lelah semua. Lelah. Lepas tu hari saya Terengganu FM petang Ahad jadi petang Isnin bertukar. Jadi hak petang Isnin hak Nurani pukul 6 petang hak Terengganu FM tu ustaz hak hari Isnin dia ambil hari Ahad, saya hari Ahad saya tukar ambil hari Isnin. Waktu pun tak tahu lagi tu, saya tanya dah kena pakai mask ke tidak, nanti dulu. Tak pasti lagi sebab saya tengok hak DJ dia sekarang hak Terengganu FM tu ada dua-dua pakai mask, ada seorang pakai seorang tak. Jadi tak wallahu alam lah macam mana. Disuruh pakai lah sebab dia tempat tertutup, aircon udara dia gitulah. Lepas tu tak jauh mana pula antara kita dengan DJ tu, tak jauh mana, dekat je. Jauh jugalah semeter tu lebih antara kita meja ini dia meja situ, tapi tak jauh mana lah. Kalau macam kita di masjid ni jauh tak ada masalah. Mana pakai mah molek jaga penjarakan. Masa nak keluar tu tak usahlah kita berpusu-pusu gitulah, jangan berpusu-pusu lah pada masa keluar tu. Masa masuk tu tak apalah sebab kita masuk seorang baru sapa tu. Kalau nak jaganya masa balik tu. Masa balik pun tak berpusu-pusu dah. Hak muda dia cepat sikit bangun. Hak tua dia lambat sikit bangun nak betul orang. Jadi tak serentak jugalah. Sungguh. Ada makcik suruh imam lambat dia bangun ustaz tak susah. Dia kata tak berebut. Saya tak berebut dengan orang api tu. Apa?
Allah dia kata nak betul orang dulu tu, nak bangun tu, dia kata saya nak berebut dengan orang, dia kata. Yelah dia orang tua. Mana bila sebut kata yang berebut masa balik tu, dia tak berebut, dia kata. Habis orang dah baru saya boleh balik, dia kata. Sebab apa? Lambat. Nanti kita jagalah. Nanti jaga. Nanti buka degree lagi, kita jagalah. Kita jaga. Macam saya sebut sama-sama lah, kita ada peluang belajar, kita belajar molek. Ya, masa kita mula-mula tutup 3,700 je. Sekarang ni belah-belah ribu semua mati. Mati 25,000 lebih dah. Ya dah, 25,000 lebih mati. Kis 2 juta lebih dah rakyat Malaysia ni. Rakyat Malaysia 30 juta lebih je. Kis 20 juta dah. 2 juta lebih dah. Makna ramai lah. Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 17 baris yang ke-7. Kita ambil dulu hak tempat kita berhenti tu, lepas tu mungkin kita kena undur balik lah hak tajuk kita ni. Tadilah hak 5-6 bulan dah sebelum ni. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Syahdan sunat mengangkat 2 tangan tak kala takbiratul ihram. Jadi dia masuk berkaitan dengan sunat hai'ah selepas daripada bicara syarat bagi rukun takbiratul ihram. Takbiratul ihram rukun. Kemudian didatangkan syarat 21 syarat. Jadi sebelum masuk kepada syarat qiyam di bawah tu, didatangkan sedikit berkaitan dengan sunat hai'ah. Tapi dalam kitab Hidayatus Sibyan ni, sunat hai'ah dia tu tidak panjang lebar lah. Sebab Hidayatus Sibyan ni petunjuk bagi mereka yang baru belajar. Jadi petunjuk bagi mereka baru belajar ni fokusnya adalah kepada hak wajib-wajib. Hak sunat ni hanya ringkas sahaja, tak panjang mana. Dan ada hak sunat-sunat yang tidak didatangkan. Adalah hak didatangkan tapi tidak sepenuhnya dalam kitab Hidayatus Sibyan ni. Sebab hak peringkat permulaan kita nak comel hak wajib-wajib lah, syarat semayang, rukun semayang, hak comel tu. Lepas tu baru lagi pada hak sunat-sunat. Sebab hak sunat-sunat ni kalau kita jahil, tak tahu, tak berdosa. Sekarang ni contohnya sunat hai'ahnya mengangkat 2 tangan pada tatkala takbiratul ihram. Angkat 2 tangan ni, angkat tinggi mana, cara mana angkat. Contohnya kita tak apa tahu, tak berdosa. Cuma kalau hak sunat ni kita buat tak betul, tak boleh pada sunat. Dia begini je hak fardu ain kita, hak wajib-wajib tu lah, hak wajib-wajib. Kita wajib semayang, hak fardu ain, hak wajib-wajib untuk sah semayang tu. Kita orang lelaki fardu ain solat Jumaat dalam keadaan berjemaah. Belajar syarat berjemaah tu fardu ain lah pada orang lelaki. Orang perempuan dia berjemaah tak wajib, Jumaat dia tak wajib, berjemaah waktu pun dia tak wajib. Orang perempuan ni, orang lelaki Jumaat tu fardu ain, lepas tu berjemaah tu syarat Jumaat. Jadi kok mana pun orang lelaki ni dia kena sembahyang jemaah kok mana-mana pun. Dak 5 waktu, hari Jumaat pasti dah sekali seminggu seorang orang lelaki. Maka orang lelaki wajib fardu ain kena tahu hukum hakam berjemaah. Orang perempuan tak ada ni, dia tak wajib Jumaat, tak wajib jemaah pun tak wajib. Tak wajib pun orang perempuan nak berjemaah. Maka wajib fardu ain orang perempuan tadi belajar bab hukum berjemaah. Kalau perempuan ni jahil bab hukum berjemaah, muafiq masbuk tak reti langsung, tapi dia tak pernah pun berjemaah, tak berdosa dia jahil tu. Sebab dia tak buat pun, dia tak berjemaah pun. Orang perempuan dia berjemaah, maka wajib fardu ain atas perempuan berjemaah tadi ni belajar syarat-syarat berjemaah. Orang lelaki pasti, sebab kurang-kurangnya Jumaat dalam keadaan berjemaah lelaki. Mana hak wajib, barulah kita wajib ni
Belajar fardu ain kita belajar, hak wajib yang kita nak buat tu pun sama juga. Kalau kata sampai masa kita wajib ni berpuasa, wajib fardu ain kita reti buat hukum puasa. Sekarang ni kita dah ingat dah kita dah berherah dah hukum akan puasa. Lepas tu nanti dah jahit jadi tak reti tak apa, nak masuk bulan puasa nanti kita dengar orang mengajar pula. Orang mengajar pasti dia akan ulang pula misalnya. Maka masa sekarang jahil bab hukum puasa tak dosa. Sama juga orang yang nama dia naik dah untuk pergi Mekah, fardu ain lah dia belajar. Bab rukun-rukun puasa pun wajib fardu ain lah. Lepas balik dah Mekah contohnya, dah pergi dah, maknanya hilang habis ilmu haji. Tak ada apa. Haji tu wajib ni bukan semua orang. Hak pergi dah sekali tak ada dah wajib haji dia nya. Ilmu dia tak ada dah, licin dah. Kalau kata nak pergi pula kali yang kedua, kemudian pula kena khusus suku pula dia jahil ilmu bab puasa yang dalam ketika dia tak mengerjakan puasa, tak ada apa. Tapi kalau bab semayang tu tetap lah. Kemudian perkara sunat pula. Perkara sunat, mana kalau buat boleh pahala, tak buat tak berdosa. Kita tak tahu tak berdosa lah. Melainkan kalau perkara sunat je ni. Tapi kalau kita buat salah jadi berdosa ataupun jadi batal semayang, benda sunat je, tak tahu dak apa. Tapi kita nak buat benda sunat ni. Benda sunat yang kita nak buat ni, kalau buat salah berdosa ni. Kalau buat salah jadi batal semayang, maka benda sunat tadi kalau kita nak buat wajib fardu ain kita belajar. Kalau perkara sunat, contoh kita cerita sini, angkat tangan, angkat sengit ke, angkat tak betul ke, batal tak semayang dah. Maka dia angkat tangan semua ketika takbiratul ihram. Tak pernah belajar pun macam mana angkat tangan, tak berdosa, rugilah sebab buat tak betul. Bukan kata molek, tapi tak berdosa. Sebab benda sunat yang dibuat ni, kalau buat salah tu tak berdosa, tak berdosa, tak batal semayang. Ada benda sunat je, tapi kalau nak buat tak betul, batal semayang. Contohnya sujud sahwi. Sunat je, bukan wajib pun. Tapi jangan, sujud sahwi ni ada sebab dia. Ada sebab barulah sunat sujud. Kalau tak ada sebab, kita pergi sujud, batal semayang. Nak sujud pula, ada dia punya syarat-syarat dia pula nak sujud ni. Nak kena niat ke, nak sujud sahwi. Ada banyak perkara pula situnya. Benda sunat, tapi kalau buat tak betul, batal semayang. Jadi, kita pun nak sujud sahwi sunat ni, maka wajib fardu ain kita kena belajar sujud sahwi. Tapi kalau kita memang tak erti langsung lah sujud sahwi, kita tak pernah pun sujudnya, tak ada salah, tak dosa pun kitanya. Sebab sujud sahwi benda sunat je. Pada ni. Tapi nak sujud sahwi, kena belajar. Sebab sujud sahwi ni kalau dia ada sebab dia, tak sunat sujud, kita pergi sujud juga, batas sembahyang kita. Sujud sahwi pula dia kena ada niat nak sujud tu. Kalau kita bukan makmum lah, makmum tak apalah ikut tu imam. Kena belajar lah sedikit. Jangan duduk sujud sahwi gitu. Tu imam ni nak naik rakaat kelima, nak terlajak rakaat, gerak sikit baru akad punggung. Makmum belakang subhanallah, dia pun sedar, dia pun duduk tasyahud akhir, gerak sikit je, tak ada juz sahwinya. Ni juz sahwi juga. Juz sahwi bila naik apa kata subhanallah, Allah, akad kelima dah ni, turun balik, tu nak juz sahwi lah. Kalau baru congek punggung sikit barunya, makmum peringat lalu dah, dia pun duduk tasyahud akhir, tak ada juz sahwi walaupun ada sedikit pergerakan tu. Ada tu imam dia terakak punggung, makmum subhanallah, dia pun turun, tiba-tiba dia sujud sahwi. Kata siap ni sujud sahwi. Kenapa? Kita makmum tak boleh, imam sujud kita wajib sujud, tak sujud kita batal. Tu imam sujud kerana tadi dia nak naik kepada rakaat kelima, terakak punggung, mana kita tahu? Sebab sujud sahwi ni ada 5 kerana. Di antara kerana-kerana ni tak semestinya kita tahu.
Sebab tu bila imam sujud, makmum wajib sujud walaupun tak tahu kerana. Makmum ni pula. Jadi imam sujud. Kata bakal itu imam ni kakak punggung. Dah tak tahu kemungkinan. Tak mau ikut sujud. Niat mufarakah lah. Baru boleh tak mau ikut sujud. Kita beri salam je lah. Kalau tak nak mufarakah, wajib kena sujud. Tak sujud patah semayang kita, salam. Lepas orang balik, belaka dah siap dah. Siap semayang, siap wirid, siap dah. Balik, belaka tak ada orang. Tok Imam Jasawid ni buat apa? Dah tadi terakak punggung sikit nak naik kat kelima. Sikit je. Tak nak Jasawidnya sujud kat batas semayang. Betul sungguh kerana tu. Betul sungguh kerana tu. Lepas tu makmum pula kata, Allah kata, makmum kena jaga sokmo. Dia nak naik kat kelima sokmo. Lepas tu dia congek tu makmum subhanallah dah. Sebab makmum standby dah. Sebab apa? Tok Imam ni dia selalu berlaku nak naik kat kelima, nak lebih rakaat. Bila tanya Tok Imam, apa Tok Imam ni? Dia pun royak. Nak bining selagi dia kata. Nak bining selagi. Lepas tu bolehlah kahwin selagi. Nak naik kat kelima juga. Nak selagi pun kali. Gitulah. Tapi maknanya kita nak sujud tu kena tahu dia punya sebab dia molek. Sunat, betul sunat. Tak sujud tak apa. Tapi kalau sujud yang tidak disunatkan sujud, batas semayang. Batas semayang salah tu. Jadi perkara sunat ni tak belajar tak apa. Tapi kalau nak sujud sahwi, wajib kena belajar. Fardu ain kena belajar. Ni contoh-contoh. Baca Al-Quran sunat. Hak wajibnya Fatihah tu lah rukun semayang. Maknanya kalau dia buta huruf tak berdosa. Ni ada kata kalau buta huruf berdosa. Tak. Belajar Al-Quran ni fardu kifayah, bukan fardu ain. Belajar Al-Quran ni fardu kifayah, bukan fardu ain. Mana kalau dia buta huruf tak berdosa. Janji Fatihah betul, itu rukun semayang. Tapi rugilah dia tak boleh baca Quran, tapi tak berdosa. Buta huruf. Orang buta huruf sungguhlah. Dia dengar orang baca Quran, dia boleh pahala mendengar. Dia nak membaca, dia buta huruf, tak berdosa. Ada kata berdosa dia. Dah rugi dia kerana dia tak boleh baca Quran. Selebih-lebih zikir. Hukumnya sunat membaca Quran tu. Walaupun membaca Quran tu hukum sunat, tapi kalau kita nak baca dengan salah, dosa. Nak baca fardu ain kena belajar. Sekarang belajar Al-Quran fardu kifayah. Membaca Al-Quran hukumnya sunat juga. Faham tak ni? Kita nak baca Quran hak sunat, tak belajar tak apa, tak boleh sebab baca salah dosa. Maka orang yang nak baca Quran wajib fardu ain kena belajar hukum hakam Al-Quran. Dia gitu. Tak boleh baca gitu, tak boleh. Kan sunat je kan? Betul sunat. Kalau benda sunat kita tak tahu, buat salah kita tak berdosa tak tahu, buat salah tak berdosa. Buat salah tak jadi batas semayang. Angkat tangan tinggi mana tak tahu. Letak tangan dada tu letak warna tak tahu. Buat salah semayang batal ke tak? Tak. Maka dia tak tahu tu tak berdosa, tapi rugilah sebab dia buat sunat hai'ah dalam semayang tu tak betul, tak comel. Tapi tak jadi batas semayang. Masa dia rokok, tangan nak berlutut letak macam mana? Sunat hai'ah. Masa dia sujud, tangan nak letak bunyi nak letak di betul mana? Sunat hai'ah. Masa duduk antara dia sujud, tangan tu nak letak di peha tu nak letak betul mana? Bertulang ke kepala lutut ke, pegang di tengah peha ke, peluk kepala lutut sebab sejuk ke, tak tahu kat mana nak bubuh. Tu sunat hai'ah belakang nak letak di mana tu? Tahunya kemudian berdosa ke tak? Dia jahil tak berdosa. Sebab dia letak tangan di pangkal peha pun semayang tak batal. Dia peluk kepala lutut dia pun masa duduk atau duduk sujud tu tak batal. Dak sunatnya banyak macam mana? Hujung jari berbetulan dengan hujung kepala lutut. Tu sunat hai'ah comelnya. Tapi dak tahu tu. Tu baru tahu. Tu tak belajar. Tapi jahil letak tangan di mana tu berdosa ke tak? Tak, itu sunat je. Dah kita letak tangan sokmo jadi salah, tak batas semayang pun. Begitu. Jadi kalau hak benda sunat buat salah tak jadi berdosa, tak jadi batal, contohnya kita jahil tak berdosa.
Kalau perkara sunat, buat salah jadi batal. Nak buat juga benda sunat tu, fardu ain kena belajar. Mengaji Al-Quran sunat, tapi kalau baca salah dosa. Nak baca Quran wajib, fardu ain kena betul. Tapi kalau dia buta huruf, tak erti langsung Quran, dia jahil Quran, tak berdosa tapi rugilah. Nak kena comelnya Fatihah lah. Tu rukun semayang. Jadi dan kita ada tu sebiang ni dia lebih kepada wajib-wajib. Jadi sunat tu didatangkan juga. Tapi didatangkan pun dak panjang lah. Jadi sebelum nak masuk tajuk syarat qiyam, kita duk bicara syarat takbiratul ihram 21 tu. Jadi diceritalah hak berkaitan dengan hak perkara yang disunatkan. Cuma dahulunya bicara syarat niat. Niat ni dia ada beberapa martabat. Kemudian tajuk dia syarat takbiratul ihram 21 syarat. Harus satu syarat tengoklah. Walaupun syarat tu banyak sekalipun, tapi sebahagiannya tu bahasa Arab. Tu tahu dak tu bahasa Arab takbir ni. Walaupun nampak 21 syarat sekalipun. Cuma hak dalam syarat-syarat ni kena jagalah tempat-tempat hak tak boleh panjang, jangan panjang. Tempat hak panjang wajib kena panjang. Kita maklumlah takbiratul ihram ni satu tempat sahaja yang wajib panjang, iaitu lam yang kedua dalam lafzul jalalah Allah. Situ panjang. Itu satu tempat sahaja tu wajib panjang. Sebab apa? Sebab lam yang kedua lepas dia tu ada alif. Alif, lam, alif, barulah ha. Lepas lam yang kedua tu ada alif. Jadi kalau tak panjang situ, dia akan hilang satu huruf. Rukun qauli wajib kena jaga huruf dia. Rukun qauli takbir ke, Fatihah ke, tasyahud akhir contohnya, wajib pelihara huruf. Kurang satu huruf maka batal, tidak sah rukun qauli itu. Jadi hak Allah tu kena jaga panjang, sebab lepas tu ada alif lepas lam yang kedua. Cuma dalam kitab kitanya dia hanya jangan memanjangkan alif tu lebih daripada 14 harakat. Dalam takbiratul ihram tak ada lah siapa ke Allah, siapa ke 7 alif 14 harakat. Jangan panjang lebih daripada 7 alif 14 harakat. Lebih ni. Kalau ngam-ngam 7 alif, ngam-ngam 14 harakat okey lagi. Allah, kalau kena tu imam pula balik makmum. Dia hak panjang biasanya adalah ketika orang azan. Orang azan tu lah, hati dia panjang tu. Kan dipanjangkan Allahu akbar, Allahu akbar. Dia panjang tu. Tu lah. Hak biasa panjang, tapi jangan sampai ke 7 alif, jangan lebih daripada 7 alif, jangan lebih daripada 14 harakat. Di situ jangan panjang tu. Tapi panjang wajiblah situ. Sebab lepas lam yang kedua tu ada alif. Cuma hak lain tu, jangan panjang. Kalau panjang Allah, jadi adakah Allah Maha Besar? Allahu, hu jangan panjang. Kalau panjang hu, Allahu akbar, orang lalah Maha Besar. Kemudian bar jangan panjang, bero jangan panjang. Jangan akbar. Kalau panjang akbar, jadi Allah tu gedung, gendang, kopang. Tu salah lah tu. Akbar Maha Besar. Akbar alif kaf, ba alif ra, itu jadi gendang, geduk lah kalau kita dulu. Ada ni. Hak lain tu jaga jangan panjang. Hak nak panjangnya hanya satu saja, Allahu akbar. Satu je panjang. Sebab lepas lam tu ada alif. Hak saya peringat dahulu kan, hak berkaitan dengan Allah tu jaga molek. Kita dalam tasyahud akhir tu jaga molek. At-tahiyyatu lillah, jaga molek tu. Allah tu di hujung tu kena panjang. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah. Ada panjang tu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena panjang tu. Kalau pendek, at-tahiyyatu lillah, mati gitu. Pendek, tak ada panjang. Lillah tak panjang, maka hilang satu huruf. Kita bukan bicara hukum tajwid. Tajwid ni ketika membaca Al-Quran.
Membaca tasyahud bukan membaca Al-Quran. Kita bukan bicara tajwid. Kita bicara hukum fiqh. Rukun kauli, wajib pelihara huruf, dan wajib pelihara dia punya tasydid, wajib pelihara dia punya makhraj. Huruf kena pelihara, tasydid wajib pelihara sebab tasydid menepati dua huruf. Ada ni. Huruf kena pelihara tu lah. Kalau kita pendek at-tahiyyatu lillah gitu, maka tak ada satu huruf. Ni hak wajib ni. Hak sunat pula kita tasbih subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jaga tu. Kalau kita subhanallah, kita mati tak ada satu huruf, tak betul sebutan. Tak berdosa lah, tapi tak ada pahala tasbih tu, tak ada pahala tahmid tu. Kita bukan bicara tajwid Quran, kita bicara huruf kena cukup. Hak ni hak almarhum Tugu saya Baba Najmuddin selalu peringat subhanallah, dia peringat, jaga tu. Sebab ada alif selepas ada lam yang kedua tu. Lafaz Allah lepas lam kedua tu ada alif. Maka Tugu peringat. Jangan pendek. Jangan subhanallah, subhanallah mati gitu. Alhamdulillah, saya ajuk budak anda. Mana kalau mati gitu tak ada panjang sikit, dihilang satu huruf. Bukan ada orang salapan dia kata, tu tajwid, dia kata mengaji Quran. Kita tak bicara bab tajwid, kita bicara bab huruf kena cukup. Tapi kalau subhanallah tu sunat. Maknanya kalau tak betul hak dia huruf dia kurang, tak ada lah pahala sunat tu. Hak tu saya mengaji lah, dan Tugu tekan tu. Almarhum Tugu saya tekan. Kena jaga tu. Tapi kalau dalam tasyahud akhir kena jaga molek. At-tahiyyatu lillah. Dia jaga molek situ. Lillah. Sebab lam yang kedua tu ada alif barulah ha. Kena faham molek. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu. Mana dia ialah bukan panjang sangat kalau kita baca laju. Macam subhanallah, alhamdulillah itulah. Kalau kita baca dengan laju, tak ada nyatalah panjang tu. Tapi adalah sikit. Mana ni? Nak kena jaga hak huruf alif selepas daripada lam yang kedua sebelum huruf ha tu. Sebab alif lam alif ha dia ada 5 huruf. Itu hak berkait dengan syarat takbiratul ihram. Kemudian dibicara berkaitan dengan muqaranah. Kita ulang baliklah hak muqaranah sebelum kita nak masuk kepada pembicaraan sunat mengangkat dua tangan tatkala takbiratul ihram, hak sunat hayat. Wallahu a'lam. Kita bubuh tiga tajuk, tiga kitab ni gitu lah. Jadi macam sekejap-sekejap je. Biasa baca kitab panjang-panjang 45 minit ke 40 minit ke sesa. Kalau sekejap-sekejap ni baca kejap sangat lah. Ada hak Tugu mengajar 15 minit. Okey je dia buat 15 minit je. Satu-satu tajuk tu 15 minit. Ni 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Tajuknya tajuk taubah. Muka surat 30 kalau hak Jawi. Hak Rumi tu mungkin lain sikit hak Rumi tu. Hak Rumi mungkin lain sikit. Muka surat dia tu lain. Hak Jawi ni surat 30 baris yang ke-6 daripada atas. Hak nombor 3 tu. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Ketiga, rukun taubah yang ketiga daripada 3 rukun taubah. Berazam tidak akan mengerjakan maksiat lagi. Mana berazam ni bulat di hati. Azam tahu azam tahun baru. Maksud apa? Azam ni
bulat di hati, nekat di hati, tidak akan mengerjakan maksiat lagi. Kemudian lepas daripada itu, jika maksiat itu berhubung dengan makhluk, kalau kita tajuk barulah tu, waktu perenggang baru tu kalau kita kira tau. Jika maksiat itu berhubung dengan makhluk, yakni manusia, maka disyaratkan ada rukun taubah yang keempat. Waktu kira tajuk baru. Kita nak bicara hak 3 asas rukun taubah. 3. Yang pertama, an-nadamah, an-nadmu, menyesal. Yang kedua, berhenti daripada mengerjakan maksiat. Iqla'. Apa ni? Berhenti daripada mengerjakan maksiat. Ni yang ketiga ni, azam bulat di hati, tidak akan mengerjakan maksiat tu lagi. Tidak akan mengulangi semula maksiat yang kita sudah bertaubat daripadanya. Tu 3 rukun taubah asal ni. Dosa dengan Adam, dia ada rukun taubah yang keempat, kena selesai balik dengan anak Adam. Kalau harta, kena pulangkan balik. Kalau hak benda tu masih lagi ada, hak kita ambil. Kalau hak benda kita ambil tu benda habis, kita wajib kena ganti. Kalaulah tak boleh nak ganti dah sebab mahal duit tak ada, kita wajib kena minta halal. Gitulah. Kalau ditambah halal, kita kena angsurang lah selu-selu. Kemudian wajib lagi, itu rukun taubah yang keempat, jikalau dosa dengan Adam. Cuma dalam kitab ni, dia tak datangkan rukun taubah daripada dosa meninggalkan kefarduan. Dosa tinggal semayang, dosa tinggal puasa. Dia ada rukun taubah yang keempat jugalah tu. Kita akan bicaralah kemudian. Itu rukun taubah yang keempat, wajib kena qada kembali. Jadi kita bicara hak 3 rukun taubah asal dahulu. 3 rukun taubah asal, menyesal, berhenti daripada melakukan maksiat. Ketiga, berazam tidak akan mengerjakannya lagi. Sebab kita ni, masa kita ada 3 masa. Dia panggil az-zamanul madi, masa yang telah lepas. Az-zamanul hal, masa sekarang. Az-zamanul mustaqbal, masa akan datang, masa yang akan kita hadap. Jadi az-zamanul madi, masa yang telah lalu kita melakukan maksiat. Untuk masa yang terlalu kita nak berundur tak boleh dah. Kita menyesal sangat-sangat kerana pada masa dahulu kita melakukan maksiat. Sebab kita nak undur tak boleh. Kemudian pada masa sekarang, kita tinggal maksiat yang kita taubat tu. Untuk masa sekarang kita tinggal. Untuk masa kehadapan kita tak sabar lagi. Untuk masa hadapan kita tak sabar lagi. Untuk masa hadapan pula kita berazam tidak akan mengerjakannya lagi. Dia bagi 3 masa. Jadi hak maksiat tu pada masa dahulu. Jadi nak undur tak boleh. Jadi maksiat pada masa dahulu tu kita wajib menyesal. Kita nak kira sekarang ni, sekarang tinggal molek maksiat tu. Ada ni. Tinggal molek maksiat tu sekarang. Dan masa akan datang, masa datang ni hak kita akan hadap. Azam bulat di hati tidak akan mengulangi kembali. Itu 3 rukun taubah, letak pada 3 masa. Masa dahulu, masa sekarang dan masa lagi akan datang. Jadi untuk masa lagi akan datang adalah berazam tidak akan mengerjakan. Azam barunya. Azam bulat di hati tidak akan mengulangi kembali. Barulah lengkap rukun taubah. Kalau kata, ni contohlah, sekarang tutup aurah. Masa dahulu-dahulu aurahnya tidak tutup dengan sempurna, menyesal kerana dedah aurah. Sekarang alhamdulillah tutup aurah molek dah. Pada masa lagi akan datang macam mana? Sebab
pada masa dahulu aurah tak tutup dengan sempurna sebab duduk tu bandar jauh daripada keluarga. Duduk KL contohnya. Sekarang ni balik kampung tak boleh dah lah di Terengganu ni. Orang tutup aurah belaka, orang pakai tudung belaka, orang Terengganu ni. Pakai tudung belaka. Baju ketat pun dia pakai tudung. Seluar ketat pun dia pakai tudung. Pakai t-shirt je. Pakai t-shirt. T-shirt pula ketat. Pakai tudung, dia pakai tudung je. Naik motor tu nampak monggeng belakang pun tak apa, janji pakai tudung je. Dia pakai tudung, pakai t-shirt ketat, pakai seluar, jadi nampak belakang tak apa. Tudung tu kena pakai. Oh gitu je. Tudung kena pakai. Jadi balik kampung ni pakai tudung. Lepas tu akan datang macam mana? Nanti kan pindah ke air balik kan. Oh akan datang, tengok tepat lah dulu. Kalau tepat tu dia tak ada azam bulat, tidak akan mengulangi balik maksiat dedah aurah. Tak panggil taubat lagi, hukum tak cukup. Sekarang dia pakai dah syomel dah sekarang ni. Hak dahulu masa kerja dahulu dak tutup aurah, menyesal dah minta ampun Allah Taala. Dah di hati tu azam bulat dah tidak akan mengulangi dedah aurah tu. Oh masa akan datang tu tak tahulah, tengok suasana lah pula. Tu tak panggil taubat lagi tu. Dia kena hukum taubat yang keempat, azam bulat nekat hati tidak akan mengulangi. Baru lengkap. Tiga rukun taubat. Barulah dipanggil orang ni orang yang bertaubat yang sebenar-benar atau batun nasuha, taubah yang sebenar-benar. Lengkap 3 rukun. Tak cukup rukun tak panggil taubat. Sebab macam semayang, puasa, haji lah dia ada rukun. Tak cukup rukun tak panggil semayang, tak panggil puasa, tak panggil haji. Jadi taubah ni ada rukun. Tak cukup rukun taubah, tak panggil taubah. Tak panggil taubah kalau tak cukup rukun taubah. Sebab di rukun di taubah ni, ni kita ni cerita 20 sifat hati. Jangan lupa tajuk kitab kita ni. 20 sifat hati. Ini bicara sifat hati. Menyesal hati. Kita meninggalkan maksiat sekarang. Mari daripada hati. Ni mari daripada hati. Iqna' ni mari daripada hati. Sebab apa? Kita tahan diri kita. Bukan duduk sini. Duduk di hati. Lepas tu dia boleh tinggal maksiat sekarang. Hati juga. Azam ni mari mana azam ni? Hati juga. Sebab taubah ni sifat hati. Ibadah hati. Ilmu tasawuf. Rukun pun hati juga. Menyesal duduk sini. Azam di hati tidak akan mengulangi. Duduk sini. Jadi kena lengkapkan rukun taubah tu. Bapak panggil orang ni orang yang bertaubah. Azam dah di hati. Tidak akan mengulangi tinggal semayang. Tidak akan mengulangi tinggal puasa contohnya. Maka cukuplah rukun taubah. Dipanggil taubah yang sebenar-benar. Tiba-tiba. Ni. Berlaku pula maksiat yang sama. Azam bulat dah. Tidak akan mengerjakan maksiat tu lagi. Tak akan buat semula. Tiba-tiba kemudian berlaku pula. Itu dosa baru. Dosa lama yang sudah kita taubah, yang lengkap dengan rukun, hak tu habis dah tu ampun dah. Azam macam mana kalau buat pula kemudian tu bohong. Kita bertaubah dengan Allah. Allah Maha mengetahui kita tu azam ke bukan di sini ni. Taubah bukan di mulut. Saya tak mau buat dah. Saya tak mau janji dah. Janji dah. Sumpah dah, janji dah. Dah buat dah. Tu dengan orang tu betul ke bohong ke mungkin belaka. Taubah ni dengan Allah, bukan taubah dengan orang. Ada kan agama kafir tu bertaubah dengan orang. Orang tu lagi banyak dosa ni kita bertaubah dengan Allah. Allah Maha mengetahui. Menyesal sungguh kedau, Allah mengetahui. Azam di hati tidak akan mengulangi betul kedau, Allah mengetahui. Jadi maknanya walaupun dia mengulangi pula kemudian, tidak berarti dia tidak ada azam. Azam tu azam dah, bulat dah di hati. Tapi kemudian berlaku pula dosa lama tu ampuni dah, itu dosa baru. Pada ni, itu dosa baru.
Bertaubat barulah pulaknya. Kena tahulah azam tidak akan mengulangi. Azam dah tidak akan mengulangi. Berlaku pula taubah pula. Azam pula cukup rukun taubah ni tidak akan mengulangi. Main duduk peseng gitu. Bertaubah melengkapkan 3 rukun taubah. Rukun yang 3 azam bulat di hati tidak akan mengulangi. Buat pula ni tidak akan mengulangi, tiba-tiba buat pula. Lepas tu bertaubah pula, azam pula rukun taubah yang ketiga, buat pula. Hidup taubah buat ni kita pakai taubah kemudian lah hari tua. Hari tua kalau azam tidak akan mengulangi, godaan kurang dah, tak akan mengulangi sungguh. Biar taubah azam tu tak pecah lah. Mana azam tidak akan mengulangi ni sampai ke mati, biar sekali je. Lepas tu bila tunggu tua-tua lah, taubah azam tidak akan mengulangi, lepas tu buat taubah rukun yang ketiga, azam tidak akan mengulangi, lepas tu buat. Allah acak kalinya lah, tunggu tua lah, biar taubah sekali dengan azam rukun taubah ketiga tu tak ulang sungguh sampai ke mati, biar sekali je, tunggu tua. Kan punya comel tu. Dan kita ambil hak kata tipu daya syaitan. Tahu mana kita mati tua? Tahu mana kita mati tua? Mati tua sekali taubah terus tak buat-buat. Dah kita ni mati bila-bila masa. Dan sekarang ni kita azam bulat tidak akan mengulangi. Terbuat pula kemudian, mana kita tahu? Sebab kalulah akan datang, mungkin buat, mungkin tak. Tu tak ada rukun taubah azam. Sekarang dah kita azam bulat dah tidak akan mengulangi. Memang tambuh dah. Masa akan datang kan berlaku pula, kita tak tahu. Mudah-mudahan tak berlaku dah. Berlaku pula taubat pula. Berlaku pula taubat pula. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah tak kasih pada orang yang banyak taubat. Tangguh pula, biar tua-tua baru bertaubat, barulah tidak akan mengulangi sebab godaannya kurang. Itu syaitan, kata kita minhaj. Bunyi macam sedap dah salah. Taubah mana? Tahu azam bulat di hati tidak akan mengulangi. Jadi bila mengulangi itu dosa baru yang wajib kena taubah baru. Ini ahli sunnah wal jamaah. Azam sungguh ni sebab dah tadi kan, taubah kita dengan Allah. Betul azam sungguh bulat tidak akan mengulangi. Tuhan terima dah taubah dia. Allah Maha mengetahui azam betul ke tak. Tiba-tiba mengulangi. Mu'tazilah kata dosa hak tak nak ampung tu Tuhan bubuh semula, capung dosa baru. Tu Mu'tazilah. Bukan ahli sunnah kita. Ada ni. Dengar situ sedap dia pula. Ada. Bukan ahli sunnah kita. Dari sekarang ni dia bertaubah. Dia melengkapkan 3 rukun taubah, termasuk rukun taubah yang ketiga, azam di hati tidak akan mengulangi. Mana lengkap rukun taubah, Allah Ta'ala ampuni. Sebab lengkap 3 rukun taubah, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Kemudian dia buat pula yang terdahulu, azam putus bulat dah tidak akan mengulangi, dia buat pula. Mu'tazilah kata hak Tuhan ampun hak lama tu, Tuhan wis semula dosa tu. Ada semula dosa tu. Tu Mu'tazilah, bukan ahli sunnah. Ahli sunnah tak? Hak lama selesai, Tuhan ampuni dah hak lama. Tuhan takkan catat kembali, Tuhan takkan bubuh semula dosa lama tu. Hak ni dosa baru, hak ni saja. Hak wajib taubat lain pula. Hak dulu selesai. Pada ni. Hak Mu'tazilah dah. Tuhan ampuni dah hak dahulu sebab dia memang azam betul benar. Tapi dia buat hak dahulu Tuhan akan beri semula dosa tu. Tuhan akan catat semula. Berbalik dosa lama, campur dengan dosa hak buat baharu hak kemudian tu. Itu bukan ahli sunnah. Lepas tu kadang-kadang lah kita bukan kata comel ni, bukan. Kita nak katalah hak tu masing-masing. Hak jenis hak main barang tu lah, dadah tu kan. Dia kata taubat dah, lepas tu tengok kena pula, terbabit pula. Lepas tu bunyi tertaubah dah, lepas tu kena pula terbabit pula. Bohong bukan taubah. Wallahu a'lam. Mungkin dia betul, mungkin dia bohong.
Dok dah, tak mau ambil dah, tak mau ambil dah. Contohnya. Mungkin dia bohong. Tapi nak sebut dah tadi kan, taubah masing-masing dengan Allah. Cukup tidak rukun taubah ketiga azam ni, Allah Maha mengetahui. Dan Allah Maha mengetahui, tidak tahu. Kadang-kadang kita boleh kata dia azam sungguh. Tinggal sungguh. Pergi duduk pondok belajar sungguh. Dok dah. Sampai peringkat boleh berkahwin dah. Juruh dah ni. Boleh mengajar dah. Kena pula cerah-berai lah akhirnya. Kena masuk pemulihan. Masuk pemilihan, jadi tukang ngajar pula dalam dia ustaz pula. Habis pemilihan, keluar bebas. Kena pula, takak pula. Masuk dalam tu, ngajar. Dia ada ilmu. Dia mengajar sungguh ni, bukan mengajar. Betul dia berilmu. Dah dahulu masa dia belajar tu, dia azam bulat ke tak? Kalau tengoklah, azam bulat. Atau kenapa? Dia gini, dia geruk ni, dia ada tarikan. Mata tengok mata sama guru ni, dia ada tarikan, ada magnet dia. Dia ada magnet dia. Orang aliran ni hidup mana pun kawan dia kenal. Tu member lama kita tu. Cari semula. Dia dah kenal. Kita je dah kenal. Tengok, baiknya dia. Dia berkasang. Orang berkasang, dia akan tahu itu berkasang dah dah. Dia tahu. Dia tengok mata orang berkasang tu, kawan aku dulu ni. Tak kenal. Baru jumpa dia tahu. Ni kadang-kadang dia tarikan tu. Buat pula. Dah tu dah sebaru. Lepas tu kemudian tu jadi menyesal kembali. Tinggal azam di hati, tak akan buat semula. Berlaku pula. Kalau betul-betul dicukup rukun taubah termasuk rukun taubah tiga azam ni, tuan terima taubah dia. Lepas tu wallahu a'lam lah. Campur dengan hak bohong tu, bohonglah dianya. Orang pesen ni, dia punya pembohongan dia, cakap dia tu lembut, mak ayah, padahal kena getel ke dia je. Pandai dia cakap. Dia taubah betul ke tak? Wallahu a'lam. Dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemungkinan kalau belajar tu kemungkinan betul. Memang dia azam pula. Memang dah bertahun dah berkahwin dah. Kena pula. Siapa bawa kepada mati. Lepas tu macam mana? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Azam dia betul ke tak? Kemungkinan azam dia betul. Tuhan terima taubah dia. Buat pula tu dosa baru. Tidak membatalkan taubah yang terdahulu yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika maksud itu berhubung dengan makhluk, yakni manusia, maka disyarat memulang, mengganti atau minta dihalalkan. Ini dosa dengan anak Adam pada persoalan harta. Dosa dengan Adam pada persoalan maruah mengumpat, kena minta maaf. Ini memulang kembali ni hak dosa dengan Adam berkait dengan harta. Sebab dosa dengan Adam ni ada 5. Pada harta, pada diri, pukul orang, kena minta maaf. Pada maruah mengumpat, kena minta maaf. Pada agama, kafirkan orang, bid'ahkan orang, sesatkan, kena minta maaf. Dosa anak Adam laginya dalam bab kehormatan. Dia berzina dengan isteri orang, berzina dengan anak orang, dia kena minta maaf dengan suami ataupun minta maaf dengan ibu bapa budak tu, budak perempuan tu. Tapi hak minta maaf, hak berzina ni tak ada jalan, tak boleh minta maaf. Kalau minta maaf gak, lah mari jumpa-jumpa minta maaf sebab berzina dengan isteri awak. Bagus awak minta maafnya. Dah saya duduk sejik dah ni dulu saya berzina, saya minta maaf. Tunggu sekejap dia pun masuk dapur, awak keluar parang. Mudarat lah jawapannya. Hak tu tak ada lah minta maaf. Tapi asalnya gitulah, kena minta maaf. Hak dosa dengan Adam hak 5 perkara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.